Yang ada bangun dari situ dah buat dah lepas. Yang dah ada bangun dari tidur ya. Tak melaksanakan ketaatan. Ini dah juga kan? Belum lagi ya. Melaksanakan ketaatan sudah. Ada bangun dari tidur pun sudah juga ada masuk tandas. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan, peluang dan juga ruang untuk sekali lagi berada di majlis ilmu. Dan ini adalah suatu pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ulama sentiasa mengingatkan kepada kita untuk memahami makna yang mendalam daripada pilihan Allah Ta'ala tersebut. Kerana yang memilih itu adalah Allah Ta'ala sendiri, bermakna kejadian alam ini yang berada dalam tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga hati dan juga keinginan kita berada dalam keinginan dan juga kehendak Allah. Sehingga apa yang diletakkan dalam hati kita adalah suatu keinginan untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengannya mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang itu lebih mengetahui dan mengenali bagaimana untuk menghampiri, bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna pada erti kata yang sebenarnya, keinginan untuk kita ingin hampir pada Allah, Allah lah yang letakkan kepada kita. Bermakna Allah yang ingin kita hampir padanya, Allah yang ingin dekat pada kita. Demikian ulama menerangkan bahawa makna yang mendalam daripada pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang mengerti perkara demikian, maka kesyukurannya akan menjadi lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita dipilih oleh Allah untuk menjadikan suatu alat mekanisme untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan dirinya, untuk Allah membesarkan dirinya, untuk Allah merealisasikan tujuan diciptakan dunia dan juga makhluk ini untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, mengenali kebesaran Allah, mengenali kehebatan Allah. Allah itu asalnya tersembunyi, kanzun makhfiyan. Allah seperti perbendaharaan yang tersembunyi. Allah Taala kata, aku ciptakan makhluk supaya aku dikenali. Maka pengenalan kepada Allah adalah tujuan dan juga motif yang paling agung dalam penciptaan manusia, yang mana Allah Ta'ala pilih kalian untuk berada dalam suatu majlis yang mana ianya merupakan suatu penzahiran ataupun suatu manifestasi daripada apa yang Allah SWT ingin ciptakan dunia ini, supaya dirinya dikenali dan dirinya diagungi, diagungkan, ditakzimkan, dibesarkan. Dan duduknya kita dalam majlis ilmu ini adalah majlis Allah Subhanahu Wa Ta'ala, majlis yang mempunyai kesinambungan dengan Allah Ta'ala. Malaikat bertindih sehingga ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna kita tidak keseorangan di dalam majlis, tapi ada makhluk yang lain yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada bersama dengan kita. Pada majlis yang kita nampak di atas muka bumi, ianya mempunyai pertalian sehingga ke arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ulama mengatakan mereka yang melihat majlis ilmu dengan pandangan dan juga menghadirkan dalam hatinya makna hadis, yang mana malaikat memanggil, seru menyeru antara satu sama lain. Apabila melihat cahaya majlis ilmu, mereka akan datang dan mereka akan duduk berbondong-bondong, bertindih-tindih sehingga ke arasy Allah. Dan sehingga apabila berustainya majlis ini, mereka semua akan bersurai. Dan Allah SWT akan bertanya, padahal Allah Maha mengetahui. Tetapi untuk mengagungkan majlis ini dan juga ahli yang hadir dalam majlis ini, bertanya, wahai malaikat, daripada mana kamu? Allah yang tanya, yang Maha mengetahui. Malaikat mengatakan, kami daripada majlis ilmu, majlis agamamu,
yang dihadiri oleh fulan bin fulan. Nama kita disebut bersama dengan ibu bapa kita di hadapan Allah, di majlis yang lebih mulia lagi. Kita di dalam majlis, di kalangan kita manusia, kita menyebut nama Allah, tapi malaikat menyebut nama kita di hadapan Allah. Apa yang mereka minta, wahai malaikatku? Maka malaikat menjawab, mereka minta jannahmu ya Allah. Adakah mereka pernah melihat syurgaku? Ya Allah, mereka tidak pernah melihat syurgamu. Bagaimana jika mereka pernah melihat syurgaku? Maka malaikat mengatakan, jika demikian maka akan bertambah tamak, akan bertambah gairah untuk mereka mendapatkan syurgamu. Kemudian Allah tanya, apakah mereka meminta perlindungan daripada apa mereka minta perlindungan? Mereka minta dan mohon perlindungan daripada neraka-Mu, wahai Allah. Allah bertanya, adakah mereka pernah melihat neraka-Ku? Malaikat menjawab, mereka tidak pernah melihat neraka-Mu. Maka Allah bertanya, bagaimana keadaan mereka jika mereka pernah melihat neraka-Ku? Malaikat mengatakan, kalau mereka pernah melihat neraka-Mu akan bertambah takut, akan bertambah khauf mereka terhadap azab dan juga siksaan neraka-Mu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan seluruh malaikat mengisytiharkan pengampunan untuk fulan bin fulan yang hadir dalam majlis ini. Kemudian malaikat mengatakan, wahai Allah, tapi ada seorang lelaki yang datang bukan niatnya untuk duduk dalam majlis itu. Dia datang kerana ada kerja yang lain. Dia ada tujuan yang lain, bukan datangnya tujuan untuk menuntut ilmu. Mungkin dia ada kerja di tepi, tapi kebetulan sahaja dia berada di situ, di dalam masjid yang majlis itu. Allah Ta'ala mengatakan, demi keagunganku, demi kemuliaanku, ketinggianku, dan demi kebesaran majlis itu, mereka yang bersama dengan orang yang berbahaya juga tidak terluput daripada kebahagiaan dan juga keuntungan. Dia juga aku ampunkan dosanya. Maka dosa orang yang hadir dalam majlis ini, hadis itu mengatakan bahawa diampuni, dan juga dosa ibu bapa yang hadir dalam majlis ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian besarnya rahmat dan juga kasih sayang daripada Allah. Mereka yang datang ke dalam majlis dan hatinya lebih menjedari dan lebih terbuka, lebih terlapang hatinya berdasar terhadap kerahmatan Allah, terhadap kasih sayang Allah, maka seseorang itu tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah. Seseorang itu tidak akan berputus asa daripada rahmat Allah, tidak akan berputus harap daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia seorang pendosa dan juga pemaksiat yang bagaimana sekalipun, apabila hatinya terbuka dan memahami betapa besarnya kasih sayang dan juga rahmat Allah, maka hatinya akan sentiasa ingin mengetuk pintu taubat Allah, ingin menuju kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa berputus harap. Setiap kali tersungkur dalam dosa, setiap kali dia merangkak menuju kepada Allah. Setiap kali tersungkur dalam maksiat, sekali lagi diketuk kembali pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam keadaan merangkak, walaupun dalam keadaan tempang. Kerana itu ulama yang merupakan ahlullah mengatakan, siru ilallah urjan wa makasir. Berjalanlah menuju kepada Allah dalam keadaan tempang dan juga patah-patah. Siru ilallah urjan wa makasir. Jadi ulama mengatakan, apa yang dimaksudkan dengan patah-patah, dengan tempang? Pada manusia itu di dalam kelemahannya, di dalam kekurangannya, dalam ingin mendapatkan keredaan Allah, ingin menuju jalan-jalan ketinggian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak tangga kewalian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang dia tersungkur dalam dosa, kadang-kadang dia tewas dengan nafsunya, kadang-kadang dia tertawan dengan syaitan, tergoda dengan syaitan, dia terikut hawa nafsu, terikut dengan godaan syaitan, yang akhirnya dia terlaku dosa. Tapi mukmin yang sebenar, apabila dia melakukan sesuatu perbuatan dosa, maka cepat-cepat dia cari Allah, cepat-cepat dia cari pintu taubat Allah, cepat-cepat dia berada di dalam balayarung Allah, menangis, merintih, mengeluh, munajat pada Allah, minta ampun daripada Allah, berazam tidak melakukan lagi, mengaku kelemahannya. Dan jika dalam keadaan keazamannya yang jitu dalam meninggalkan dosa, tiba-tiba dia tewas lagi dengan hawa nafsunya, dia terlaku lagi melakukan dosa maksiat, maka sekali lagi dia terus menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak justify kesalahannya, tidak justify. Itu orang lain lagi banyak buat dosa daripada aku, orang lain lagi pemaksiat daripada aku, mereka tak bertaubat, mereka tak beristighfar, maka seolah-olah dia selesa dengan keadaan dia.
Orang ramai lagi teruk daripada aku. Orang ramai amalan dia lebih buruk daripada aku. Aku okey lagi. Aku okey. Dia menisbatkan suatu makna kesempurnaan pada dirinya. Maka dia tidak akan baiki dirinya. Dan dalam perkara kesolehan, dalam perkara agama, dia perlu melihat seseorang yang lebih tinggi daripadanya. Seorang yang lebih hebat kesolehannya, lebih hebat keintimannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia sentiasa membandingkan dirinya dengan orang yang lebih rendah, maka himmah dan juga semangat agamanya akan semakin merudum dan merudum. Dalam perkara dunia, na'am. Perkara dunia kita sentiasa melihat orang yang lebih rendah daripada kita, supaya kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaedahnya dalam perkara dunia sentiasa melihat orang yang lebih rendah daripada kita, supaya kita bersyukur dengan nikmat Allah. Tetapi dalam perkara agama, lihat siapa yang berada di atas kita, lihat siapa yang lebih tinggi daripada kita, supaya kita berkejar, supaya kita berlumba-lumba untuk menambahkan kefahaman agama kita, menambahkan takarrub kita, menambahkan ibadah kita, menambahkan kesolehan kita, menambahkan kejenihan hati kita, kebersihan hati kita, kebersihan jiwa kita. Baik, kita sambung lagi dengan kitab Bidayatul Hidayah. Yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Kita telah berada dalam muka surat ke-27. Kita masuk topik yang kedua, iaitu adab-adab masuk ke dalam tandas. Ini adalah salah satu daripada keindahan agama kita, sehingga untuk masuk ke dalam tandas juga diajar oleh Nabi kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Seorang kafir bertanya kepada Salman, kepada Abu Dhar radhiyallahu ta'ala anhu, adakah Nabi kamu mengajar kamu sampai perkara dalam tandas pun dia mengajar kamu? Maka Abu Dhar radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami segala sesuatu benar, sehingga di dalam tandas juga kami diajarkan bagaimana untuk berada dalam tandas, bagaimana untuk beradab di dalam tandas. Agama yang penuh sempurna, penuh dengan keindahan, tidak tertinggal. Kalau agama yang lain mereka tidak sempurna dan mereka tidak teliti, maksud agama lain, maksudnya Nabi-Nabi sebelum ini, mereka lebih membawa kepada ketauhidan, mereka lebih membawa manusia kepada akidah dan juga ibadah. Tetapi adab yang penuh teliti, penuh dengan details, dengan terperinci, adalah disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana masuk tandas, bagaimana keluar tandas, bagaimana keluar rumah, bagaimana masuk rumah, bagaimana dalam kenderaan masuk dan keluar kenderaan, bagaimana adab tidur, bagaimana hendak tidur, bagaimana bangun daripada tidur, bagaimana bergaul dengan isteri, bagaimana bersama dengan isteri, apakah doa-doanya, apakah adab-adabnya. Segalanya diajarkan oleh penghulu kepada seluruh manusia sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah untuk kamu wahai umat manusia, Nabi SAW adalah role model. Nabi SAW adalah suri tauladan kamu. Jika kamu ingin mencontohi suatu kehidupan, satu lifestyle yang benar-benar diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam makna takarrub kamu kepada Allah, lihat bagaimana cara Nabi SAW memperjalankan hidupnya, menjalani kehidupannya, bagaimana ada adabnya, bagaimana akhlaknya. Baik, Imam Ghazali rahmatullahi alaihi mengatakan, sebelum kita mulakan, mari kita bacakan Al-Fatihah kepada Imam Ghazali, pengarang kitab ini, dengan niat semoga Allah SWT membukakan kefahaman kepada kita seperti mana Allah Ta'ala membukakan dan juga melapangkan kefahaman ilmu kepada Imam Ghazali, mengurniakan kita ilmu zahir dan batin, mengurniakan kita rezeki zahir dan batin, menyelamatkan kita dunia dan juga akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nawaitu ta'lim wa ta'lim wa tadhkir wa tadhkir, an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah, wal hatsa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih, ibtigha'a wajhillah maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baik, sehingga Imam Ghazali mengatakan, apabila engkau mahu masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu,
maka dahulukanlah kakimu yang kiri, dan ketika engkau keluar daripadanya, maka dahulukan kakimu yang kanan. Dan janganlah engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah dan Rasul-Rasulnya, dan jangan pula engkau masuk ke dalam tandas dan keadaan tidak menutup kepala atau tidak berkasut. Dan baca olehmu ketika hendak masuk ke dalam tandas itu akan doa, Bismillah, A'udzubillahi minar rijsi wan najis, minar rijsin najis, al-khabisi wal mukhbis, asy-syaithanir rajim. Ini dengan nama Allah aku berlindung dengan Allah daripada kekotoran najis yang keji, yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, iaitu syaitan yang terkutuk. Baik, adab masuk tandas, dan ini perlu diajar juga kepada anak-anak kita, iaitu masuk tandas dengan kaki kiri. Dan apabila keluar daripada tandas, adabnya adalah keluar dengan kaki kanan. Maka tandas adalah suatu tempat yang kotor. Maka tempat yang kotor Nabi SAW akan mulakan dengan kiri, dan sesuatu yang baik Nabi SAW akan mulakan dengan kanan. Masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan, masuk ke dalam kenderaan dengan kaki kanan, masuk ke dalam rumah dengan kaki kanan, masuk dalam majlis ilmu dengan kaki kanan, masuk ke dalam surau dengan kaki kanan. Seorang mungkin tertanya, di mana surau? Pintu ni ke, ataupun yang depan tu marmar? Biasanya dikatakan surau ataupun masjid di mana tempat pewakaf itu mewakafkan atau menetapkan di mana had masjid ataupun surau. Jika seorang itu confuse, maka setiap had dan juga border masuk dengan kaki kanan, sebab dia tak tahu yang mana satu border betul-betul masjid ataupun surau. Dia start daripada depan sana. Kadang-kadang ada orang mewakafkan masjid start daripada tempat parking tu. Itu semua kawasan wakaf. Bila masuk kata wakaf, itu semua wakaf tu semuanya masjid sebenarnya. Sampai ada pendapat yang agak keras, wanita haid walaupun tempat parking yang dah diwakafkan sebagai masjid tidak boleh masuk ke tempat itu. Walau bagaimanapun ada pendapat ulama yang mengharuskannya, tapi untuk mengatakan bahawa tempat wakaf atau tempat yang apabila diwakafkan untuk Allah, lillah, sampai hari kiamat tidak ada siapa yang boleh usik. Tanah yang telah telah diberhentikan pemilikannya di kalangan manusia, serahkan pemilikannya pada Tuan empunya semula, pada Allah. Wakaf, maksud wakaf, stop. Tetapi oleh kerana tandas ada tempat yang kotor, maka Nabi SAW dahulukan dengan kaki kiri, dan keluar daripada tandas dengan kaki kanan. Daripada segi kedokteran, mereka membuat kajian bahawa ada hikmah di sebalik masuk tandas dengan kaki kiri ini. Kerana seseorang itu berat badan dia adalah lebih berat kepada kaki kanannya. Ketika seseorang itu masuk ke dalam tandas, jika ketika itu Allah Ta'ala tarik nyawanya, dan jika dia masuk tandas dengan kaki kiri dan kaki kanan masih berada di luar tandas, maka dia akan beratkan, dia akan jatuh ke sebelah kaki kanannya. Begitu juga apabila dia hendak keluar tandas, jika ditakdirkan Allah, ketika hendak keluar tandas, ditarik nyawanya oleh Allah, direntap rohnya daripada jasadnya, dan ketika itu badannya akan jatuh di mana kaki kanannya berada. Dia akan berat, badan kita akan diberatkan kepada sebelah kanan. Di situ salah satu hikmah. Ada banyak hikmah lagi yang lain. Dan tandas ini, antara adabnya yang berada dalam tandas, tidak memikirkan terlalu banyak, tidak merenung kepada perkara-perkara. Apa yang perlu difikirkan, ulama kata fikirkan macam mana nak keluar cepat daripada tandas. Adakah dibolehkan untuk seseorang berzikir dengan lidahnya, illallah, illallah, Allah, Allah, subhanallah? Maka tidak diperbolehkan, kerana ianya tidak beradab dengan nama Allah. Tapi bagaimana dengan hatinya? Hatinya diperbolehkan dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya sibuk mengingati Allah, tidak mengapa dalam tandas. Tapi yang lebih utama untuk difikirkan bagaimana dia cepat keluar daripada tandas. Kerana ada orang dia suka dalam tandas, dia duduk happy dia, tak tahu kenapa, duduk termenung,
Itu sesuatu yang tidak digalakkan dalam tandas. Masuk dalam tandas, dia tahu itu bukan maksud dan juga tujuan hidup dia. Itu untuk melepaskan hajat dia, untuk menunaikan hajatnya. Kemudian dia habiskan, selesaikan, bersih, istinja, dan dia keluar cepat-cepat daripada tandas. Tandas bukan tempat istirahat. Ulama mengatakan dunia ini ibarat tandas. Dunia ini ibarat tandas. Maksudnya apa? Maksudnya ini bukan maksud dan tujuan kita. Ini bukan destinasi terakhir kita. Di sini untuk kita mengumpul bekalan, untuk tunaikan hajat kita seberapa perlu. Dan kita ada satu destinasi yang lebih besar daripada ini. Maka seseorang yang mengerti bahawa dia masuk dalam tandas, dalam dunia ini, dia masuk dalam dunia ini adalah ibarat tandas, maka dia mengerti bahawa dunia ini bukan tempat yang selama-lamanya. Seperti mana seorang masuk ke dalam tandas, dia tahu itu bukan tempat dia. Itu bukan tempat yang kekal untuk dia. Dia ingin segerakan tunaikan hajatnya seberapa cepat yang perlu, kemudian dia keluar daripada tandas. Begitu dunia ini, seorang melihat dia menunaikan hajat seberapa yang perlu, dan dia kumpul bekalan untuk kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Kerana itu ulama mengatakan, apabila kita keluar daripada masjid, kita keluar dengan kaki kiri, supaya kita sedar bagaimana kita masuk ke tandas dengan kaki kiri, keluar daripada masjid dengan kaki kiri, kita masuk tandas yang besar pula. Keluar daripada rumah dengan kaki kiri, masuk tandas yang besar. Ulama mengatakan keluar daripada kenderaan dengan kaki kiri, kita melangkah ke dunia pula. Dunia ibarat tandas. Walaupun tandas itu perlu, tandas tempat kotor, tapi seorang memerlukan pada tandas. Tetapi seseorang itu tidak akan berada dalam tandas selama-lamanya, dia akan keluar. Seorang yang berbina rumah, walaupun tandas tempat kotor, tempat yang keji, dia tak buang tandas. Dia akan letak tandas supaya dia dapat tunaikan hajat apa yang perlu. Begitu dunia ini. Seorang itu tak perlu buang dunia keseluruhannya, dia ambil apa yang perlu, tapi dia tahu dia ada satu destinasi yang lebih hebat luar daripada tandas itu. Satu tujuan yang besar yang Allah SWT ciptakan kita, satu perjalanan yang agung yang tidak ada kehabisan setelah ini. Dan antara adab masuk tandas, jangan engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah dan Rasul-Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang ada badge ataupun ada logo, kadang-kadang ada orang yang memakai jaket yang ada tertulis namanya Allah ataupun Rasulullah, ataupun saya cinta Rasulullah, lebih-lebih dalam bahasa Arab. Lebih-lebih ditekankan yang bahasa Arab tidak dimasukkan ke dalam tandas. Jika bahasa Rumi, ianya harus, tetapi khilaful aula, ianya bertentangan dengan sesuatu yang lebih utama. Walaupun Rumi, jika seseorang mempunyai rasa ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak masukkan ke dalam tandas. Sama ada nama Rasulullah, ataupun nama Yahya, ataupun nama Isa, ataupun nama Zakaria, ataupun nama Musa, ataupun nama Ibrahim, maka tidak dimasukkan, kerana nama-nama ini telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengagungan kita kepada nama-nama ini adalah bermakna pada erti kata yang sebenarnya pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan cincin yang ada tulis Muhammadur Rasulullah. Dan jika seorang masuk ke dalam tandas, sama ada dia cabut masuk dalam kocek, ataupun dia masuk dalam mulut dia, ataupun dia dipusingkan sehingga la ilaha illallah digenggamnya, ataupun dicabut digenggamnya, ataupun dipusingkan digenggam, supaya perkataan Allah itu tidak terzahir di dalam tandas. Jika digenggam, jika berada di dalam kocek, tidak mengapa. Di dalam Al-Quran ada, di dalam phone, dalam handphone ada Quran. Adakah dibolehkan masuk ke dalam tandas? Diperbolehkan. Ada soalan tanya begitu. Ustaz, dalam phone saya ada Quran, boleh masuk dalam tandas ke? Boleh. Yang tak boleh mushaf tu tak boleh. Tapi ada dalam tandas, kita phone, dan jangan kita on. Kalau kita on,
Dan bermakna Quran, ayat Al-Quran itu terzahir, itu yang bersalahan dengan adab. Tapi jika kita off ataupun tergelapkan, kita selipkan dan masuk dalam konteks, tidak ada masalah. Masalah lain timbul jika membaca Al-Quran daripada phone. Jika tidak ada semayang, adakah boleh mengangkat phone tersebut? Adakah boleh menyentuh kepada ayat tersebut? Maka ianya diperbolehkan. Ia tidak sama, hukumnya tidak sama dengan mushaf yang berada dalam phone tersebut. Tapi walau bagaimanapun, jika seseorang mempunyai pilihan untuk membaca daripada phone ataupun daripada mushaf, maka yang terbaik adalah daripada mushaf. Itu adalah sunnah daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka membaca daripada mushaf. Nurnya juga berbeza daripada apa yang nur yang terdapat dalam phone kita. Kadang phone disitulah kadang-kadang keluar gambar yang tidak molek, gambar kadang wanita yang terdedah auratnya, disitulah dibaca Quran, disitulah jadi perkara yang tidak molek di situ. Jadi mushaf itu nurnya, walaupun seorang hafiz Al-Quran, itu jika dia boleh membaca, walaupun dia boleh membaca daripada memorinya, daripada hafalannya, tetapi yang terbaik baginya adalah membuka mushaf, kerana nurnya, cahayanya berbeza daripada hanya membaca daripada hafalan. Melainkan jika dia hendak orang kata untuk menguatkan hafalannya, tidak mengapa, dia tidak memandang kepada mushaf. Tetapi keutamaan membaca Al-Quran dengan memandang kepada mushaf diutamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding yang lain. Begitu juga dengan phone, jika dia letakkan ringtone dia, surah daripada mana-mana surah Al-Quran ataupun ayat daripada mana-mana ayat Al-Quran, bacaan Imam Sudais ataupun Imam Mahir ataupun Imam Sa'ad Al-Ghamidi, apa sahaja, ataupun azan dan sebagainya, maka pastikan ianya disilentkan apabila dimasukkan ke dalam tandas. Kerana ramai orang berada dalam tandas dan ketika menunaikan hajatnya, ketika itu ringtone yang bunyi Allahu Akbar, dia sudah ada nama Allah di situ, nama Allah berkumandang, ayat Al-Quran dibacakan, maka ianya bersalahan dengan adab. Maka yang terbaik ringtone, jika dia tidak dapat menjaganya, sentiasa ia terbunyi dalam tandas, dan kita baik tukar ringtone yang lain supaya kita dapat jaga adab di dalam tandas, kita dapat jaga kesucian nama Allah Subhanahu Wa Taala, jaga kesucian ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga dengan perkataan kita, kita tidak sebut nama Allah dalam tandas, tidak sebut nama Rasulullah, kerana itu dilarang bercakap di dalam tandas. Kerana kadang-kadang nama anak kita Abdullah, dia menjerit daripada tandas, Abdullah, di situ sudah nama Allah di situ. Abdul Rahman, sudah nama Ar-Rahman, situ nama Allah. Muhammad, nama Nabi Muhammad. Kerana itu dimakruhkan, dilarang di atas hukum makruh untuk bercakap diam tandas. Kenapa? Kerana menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah adalah makruh di dalam tandas. Suatu perkara yang dibenci dalam agama kita makruh, satu perkara yang dibenci. Dan adab yang lain yang diajarkan oleh Imam Ghazali mengatakan, jangan pula engkau masuk ke dalam tandas dengan keadaan tidak menutup kepala atau tidak beralas kaki. Hanya ada adab dalam tandas, menutup kepala. Sentiasa pastikan bahawa apabila berada dalam tandas, apabila hendak buang air kecil ataupun buang air besar, maka ditutup kepalanya. Perkara yang paling mudah untuk mengamalkan perkara tersebut, sentiasa menyediakan di luar tandas topi ataupun cap ataupun songkok ataupun kopiah yang boleh kita sentiasa gunakan. Bila masuk saja dalam tandas, kita gunakan topi tersebut. Ataupun untuk kepada itu kita memang sediakan di dalam tandas. Masuk saja dalam tandas, kita terus capai dan kita buang air, menunaikan hajat dan keadaan kepala kita tertutup. Itu adalah adab dalam tandas. Dan juga beralas kaki, sediakan selipar dalam tandas. Itu ada adab untuk masuk ke dalam tandas. Dan baca olehmu ketika hendak masuk ke dalam tandas itu akan doa.
Jadi ada dua doa yang separate, yang berasingan bila masuk ke dalam tandas. Yang pertama sekali bismillah. Yang kedua doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa yang dibawa oleh Imam Ghazali adalah doa yang agak panjang, tapi apa yang kita telah hafal, doa yang pendek itu kita boleh terus amalkan. Dan jika mereka yang berkemampuan untuk baca dengan lebih panjang, di sini doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali, bismillah a'udzubillah minar rijzin najis al-khabith al-mukhbith asy-syaitani ar-rajim. Baik, doa yang kita sentiasa bacakan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apakah maksudnya? Wahai Allah, kami mohon perlindungan daripada jin, syaitan jantan dan juga syaitan betina. Bermakna syaitan ini daripada bangsa jin. Mereka hidup di alam yang lain, di dimensi yang lain. Mereka bersama dengan kita di mana saja kita berada, dalam bilik tidur kita, dalam tandas kita. Maka ada hadis yang mengatakan bahawa siapa yang membaca doa tersebut masuk ke dalam tandas,